Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita akan start bedah buku around 9.30 dah insyaAllah. So sekarang pun dah 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin Zahin. Dengar suara aku tak? Clear tak suara? Kau macam mana? Tolong respon lah. Dengar suara kedua dan sebagainya. Tak kekak apa? Oi. Siapa-siapa yang sedang menonton tolong respon. Ada dengar suara tak? Dengar suara clear ke tak ke macam mana? Kalau aku biar mic macam ni, dengar suara elok tak? Ke tak? Okey. Al-Filfilani dengar. Alhamdulillah. Kira lepas macam ni okey lah no? Boleh dengar lah suara. Komen sikit mendengar apa sedang menonton daripada mana komen sikit tentang tu, meriah-riahkan ke. Udin Zahin, semangat malam ni no. InsyaAllah kita start dalam 9.35 insyaAllah. So bagi panas-panas dulu ni, bagi relax-relax dulu. Suara tak kuat kalau aku buat macam ni, suara kuat tak? Kalau aku buat macam ni, mic macam ni, suara kuat tak? Kalau aku buat mic dekat dengan mulut macam ni, suara kuat tak? Macam mana kah? Dengar Hidayah Rasid, terima kasih. Dengar suara clear noh. Bubuh mic macam ni boleh kot noh, clear kot. Marini Daud, terima kasih. Ya Hidayah Rasid, terima kasih, jelas. Baik, macam mana yang kita plan malam ni? Macam mana yang kita plan malam ni? Okey, suara bubuh macam ni, suara baru kuat noh. Baik, terima kasih banyak. Macam mana yang kita plan malam ni insya-Allah? Kena dekatkan dengan mulut. Okey, baik. Terima kasih Udin. Macam mana yang kita plan malam ni? Aku akan bedah satu buku, ulasan buku Haris Iskandar. Terima kasih hadir. Kita akan bedah satu buku, ulasan buku yang ni disusun oleh Anwar Mansur. Sebenarnya aku plan aku nak bedah buku ni dalam tak sampai 1 jam kot, ataupun 1 jam lebih sikit je. Kita nak lebih kepada sembang-sembang santai. Tapi the point is, malam ni kalau boleh aku nak macam mana? Aku nak cerita preference aku dalam membedah buku. Preference aku dalam membedah buku bila aku baca buku ni, dan aku selarikan dengan aku punya pandangan sendiri berkenaan dengan bedah buku. Sebab apa? Atau beberapa sebab. Saya kita akan start dalam 9.35 kan. Aku injok 5 minit sikit sebab saja nak warm up sikit kan. Yang menonton alhamdulillah takatlah 10 orang view. 10 orang pun tak apa, alhamdulillah aku dah lega dah, sebab ada yang sudi jenguk, ada yang sudi hadir. Dan kalau ada soalan ke apa, nak komen apa benda ke, soalan yang berkenaan dengan buku yang kita sembang malam ni, kalau ada sebarang soalan insya-Allah boleh type kat situ, komen je. Di akhir sesi nanti insya-Allah aku akan cuba respon kepada Q&A lah insya-Allah. Nah, malam ni kita bukan nak sembang pasal anti-vaksin ke, kita bukan nak sembang pasal benda-benda lain, tak. Malam ni just nak sembang tentang ulasan buku. Sebab macam mana yang kita tahu, ulasan buku ni dah jadi macam satu trend dah sekarang. Sebab meraihkan kawan-kawan daripada BookTube Malaysia yang dah officially registered sebagai Persatuan BookTuber Malaysia. Alhamdulillah, meraihkan kawan-kawan daripada BookTuber Malaysia seronok lah, sebab dah jadi official punya persatuan. Dan lepas daripada ni, insya-Allah lepas daripada ni akan ada lebih banyak lagi orang yang akan membedah buku. Kalau dulu kita nak cari orang yang bedah buku ni mungkin beberapa, tapi sekarang ni BookTuber dah berlambak. Jadi aku nampak benda ni satu benda yang positif, sebab dah makin ramai orang yang akan membedah buku. Cuma satu hal yang kita kena fokus. Kadang-kadang tu mungkin kita bedah buku tu macam ikut skor kita kan, ikut skor. Cuma bila aku tengok dalam buku ni, bila aku baca dekat dalam buku ni, mungkin ada beberapa benda yang kita kena berikan fokus yang lebih, supaya membedah buku kita tu lebih bawa manfaat. Aku kata kita lah, membedah buku untuk aku sendiri, dan juga membedah buku untuk rakan-rakan lain yang minat juga bedah buku. Kalau baca buku ni boleh perasan beberapa elemen yang dicuba ketengahkan, supaya bedah buku kita tu boleh bawa manfaat lagi banyak kepada orang. Ya, memang lagi banyak kepada orang insya-Allah. So lagi seminit guys. Lagi seminit kita akan start terus. Macam mana yang aku dah hantar aku ada post sebelum ni, nota macam benda apa yang kita akan bincang malam ni. So sahabat-sahabat yang boleh akses kepada gambar tu boleh tengok.
Sahabat-sahabat lain yang mungkin tak ada akses, tak apa. Kita akan go through je. Bila ambil ayak ke apa dulu ke, sementara duk tengok tu boleh minum, boleh pepok-pepok apa ke. Aku doa, aku nak cakap. Kan? Okey, baik. Dah 9.35. Kita akan mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, Nik Muhammad Iznan. Assalamualaikum. Okay, first, macam mana aku cakap tadi, kita akan bedah buku ni. Ulasan buku yang disusun oleh Anwar Mansur, keterbitan ITBM. Dan yang pertama, why this book? Kenapa aku pilih nak bedah buku ni? Kenapa aku pilih nak bedah buku ni? Sebenarnya, ada dua side kepada kenapa aku nak bedah buku ni. Yang pertama, aku plan nak bedah buku ni around 2020. Maksud aku masa PBAKL 2020. Memang aku rancang dah dan aku dah set dah dengan saudara Hilal Ashraf. Aku dah tanya dah mewakili Ibu Surgeon. Aku dah tanya dan dia pun dah respon dah. Dia kata memang booth dia tu terbuka lah untuk kami bedah. Kira buat satu sesi bedah buku live dekat PBAKL 2020. Bedah buku, ulasan buku ni di booth dia. Memang dah plan apa semua dah. Tapi apakan daya, Allah Ta'ala letak kata COVID-19 Mai dan PBAKL cancel. So, that's the first point lah. Sebenarnya buku ni aku nak bedah tahun 2020, tahun lepas. Dan waktu tu COVID-19 start. Tak apa, kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada COVID-19, insyaAllah, amin. Side yang kedua adalah, kenapa aku nak bedah buku ni sangat-sangat? Sebab bagi aku, poin-poin yang ada dalam buku ni sangat-sangat penting untuk pembedah buku, sama ada yang baru start ataupun yang dah lama. Okey? Mungkin ada dah berpuluh tahun dah membedah buku. Mungkin ada yang baru nak start macam aku lah. Baru berapa tahun je start buku saja ni, insyaAllah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, general overview. Okey, kita akan walk through dalam buku ni. Kalau apa perasan, siapa-siapa yang ada buku ni boleh buka lah. Boleh buka dan rujuk. Mana tahu aku tersilap kod ke, boleh tegur dan komen dekat bawah. Nah, baik. Kalau tengok dekat dalam buku ni, daripada muka surat 1 sampai muka surat 32, hampa boleh perasan dia lebih menyentuh kepada technicality. Kalau apa tengok artikel yang pertama disebut tentang seni mengulas buku oleh Baharudin Zainal, Bahazin, sastrawan negara. Sastrawan negara menyumbang satu artikel yang pertama dekat dalam buku ni. Lepas tu hampa boleh tengok macam banyak komen-komen daripada penulis-penulis ataupun penyumbang artikel dekat dalam buku ni. Dia cerita pasal import ulasan buku kepada bidang perbukuan. Lepas tu ada juga satu artikel lagi yang menarik. Dia cerita pasal Allahumma salli ala Muhammad. Dia cerita pasal ulasan buku, pengalaman saya. Kiranya depa share, depa kongsi pengalaman depa membedah buku dan sebagainya lah. Dan yang tu berlarutan sampai muka surat 32. Dia lebih sentuh kepada technicalities. Okey, setakat sekarang boleh faham lah. Kalau yang tak dengar ke, yang tak faham ke, boleh komen, boleh tanya apa-apa lah. Baik. Lepas daripada muka surat 32 sampai maksudku start muka surat 33 sampai muka surat penamat buku ni, depa Assalamualaikum Syahrul Ramadan. Hai Bang Di, banyak namanya abang. Baik, baik kita kembali balik kepada ulasan ni. Kalau perasan, start daripada muka surat 33 sampai ke penamat buku ni, depa letak dalam ni ulasan buku ITBM terbaik 2010 daripada tahun 2010 sampai tahun 2016. Depa include dekat dalam buku ni. Maksudnya pemenang-pemenang pertama, kedua dan ketiga pertandingan ulasan buku yang dianjurkan oleh ITBM, yang mana-mana yang menang depa include dekat dalam buku ni. Maksudnya ulasan buku tu adalah ulasan yang terbaik lah. Bukannya depa sekadar saya saja letak ulasan buku tu, siapa-siapa tak tahu pergi bubuh dekat dalam buku ni. Tak. Siapa-siapa yang menang tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga pertandingan ulasan buku anjuran ITBM, depa include dekat dalam buku ni. Baik, dan yang terakhir pada hujung sekali depa ada letak satu macam ulasan buku yang agak unik lah. Sebab dia bedah buku bijak si katak bijak, pengulas buku Nisa Harun. Dia bedah tu dalam bentuk macam puisi ke, dalam bentuk macam aku nak kata puisi kot. Kau rasa puisi, bukan yang ni bukan pantun ataupun pantun yang satu rima kot kat belakang. Tak juga. Aku rasa itu puisi kot. Setakat yang aku tengok lah dekat bahagian last kali tu. Agak unik lah cara dia mengulas tu. Mungkin aku tak setuju ke semua dengan cara mereka bedah buku. Sebab
Aku ada cara aku sendiri untuk aku bedah buku dalam bentuk tulisan. Cuma somehow aku belajar banyak. Aku belajar banyak daripada semua artikel-artikel kat belakang ni. Dalam banyak-banyak artikel tu, ada satu buku yang mereka ulas yang aku pernah baca. Saya aku akan share. Dan aku akan share pandangan aku tentang cara mereka ulas buku tu. Dan mungkin kita tengok sisi pandang yang berbeza lah antara cara aku ulas dengan cara mereka ulas lah. Okay, baik. Yang tu general overview. Setakat sekarang faham kot dah. Setakat faham, rasa semua boleh faham kot. Kalau ada yang tak boleh follow ke apa, komen lah. Kalau ada soalan ke apa, boleh komen kat bawah. InsyaAllah sekali kita akan cuba entertain. Baik. Beza ulas dengan kritik. Beza ulas dengan kritik. Sebab setakat kefahaman aku yang aku bisa dengar, pengulas buku berbeza dengan pengkritik buku. Berbeza lah. Pengulas buku berbeza dengan pengkritik buku. Perkataan pun beza. Ulas dengan kritik. Kalau tengok dekat dalam buku ni, muka surat, aku ada tanda kat situ lah, muka surat 7, 10 dengan 13. Okay, kita tengok muka surat 7. Yang ni memang style aku bedah buku lah. Aku akan walk through benda yang dekat dalam buku tu. Aku akan quote, aku beritahu muka surat, supaya siapa-siapa yang tengok ni pada kemudian hari boleh rujuk balik. Dan kalau aku ada salah, mungkin apa boleh pepetir kat aku, abang salah tak mana, dan kita akan bincang lebih insyaAllah lah. Baik. Muka surat 7. Kalau tengok muka surat 7, dia macam bagi semacam sketsa, macam satu kisah. Dia kata sana. Okey. Dia kata dia ada bagi satu kisah berkenaan siapa penulis buku tu, Bang Lee. Penulis ramai. Penulis buku ni ramai. Penyusun dia Anwar Mansur. Ya, Kamarul Iman. Salam beradik-beradik. Ya, Assalamualaikum. Dah kenal kari apakah Kamarul Iman? Baik. Kita balik kepada benda ni. Beza ulas dengan kritik. Macam mana aku tengok dekat dalam buku ni, muka surat 7. Dia ada beritahu macam satu sketsa. Dia kata, seorang rakan saya yang bertugas dalam akhbar memberitahu saya, beliau diberikan tugas mengulas buku dalam kolomnya, ulasan buku pada setiap minggu. Kerjanya hanya mengulas buku yang diterima hampir setiap hari. Dia letak nama situ Osman lah, bukan nama sebenar. Mengulas buku pada setiap minggu. Ulasannya pendek, sesuai dengan ruang akhbar yang diberikan kepadanya yang cukup terbatas. Artikel ni ditulis oleh Jaafar Abdul Rahim, mantan pegawai perancang bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, dia letak satu sketsa kat situ. Dan sketsa ni aku akan ulang quote lepas ni. Sebab ada benda yang sesuai dengan tema yang aku list down itu, dan ada yang tak sesuai. Nanti aku akan quote nanti, insyaAllah. Baik, sebelum tu aku meraikan semua sahabat-sahabat 16 orang yang menonton live malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada manfaat, kalau hampa rasa manfaat daripada sesi ni, tolong share kepada orang ramai, insyaAllah. Okay. Baik. Kalau tengok balik, selepas daripada paragraf yang aku baca kat hampa tadi, selepas daripada perenggan yang aku baca kat hampa tadi, ada satu perenggan. Lepas daripada tu, dia tulis, cara Osman mengulas sama sahaja. Dia menceritakan hal yang dikatakan penulis dari satu bab ke satu bab. Catatannya cukup ringkas. Dia semacam menceritakan semula bahan yang ditulis oleh pengarang buku itu. Dia langsung tidak memberikan komen tentang kulit buku, apatah lagi isi kandungan buku. Tidak juga diberikan tafsiran dan penilaian terhadap keseluruhan buku, sama ada dari segi reka bentuk ataupun isi secara menyeluruh. Yang ni setakat yang aku faham, dia komen pasal ciri-ciri pengulas. Maksudnya yang mengulas buku tu, tapi aku tak kata pengulas ni pengulas yang berkualiti, sebab dia hanya kalau kita tengok balik, setiap buku dia akan ada blurb kan kat belakang. Kalau aku silap cakap, tolong bagi tahu lah. Kat belakang ni dia ada macam short synopsis macam tu lah. Synopsis tu macam ringkasan kan. Dan aku rasa kita panggil blurb kot kalau tak silap, B-L-U-R-B kan. Jadi macam kalau tengok cara Osman ni mengulas buku, dia kira tulis balik blurb tu lah. Dia kira tulis blurb yang berlainan lah, macam tu lah. Kira yang tu antara cara yang macam, kalau ikut pada penulis artikel ni, dia tak bersuka. Dia memang tak bersuka dengan cara ulasan yang macam tu lah. Okey. Yang tu ciri-ciri pengulas. Mungkin ciri-ciri pengulas. Dan ni kita tengok pula muka surat 10. Muka surat 10. Dia kata, okey. Dia bagi macam ciri-ciri pengkritik pula. Dia kata, hal ini tidak bererti kita tidak dapat melakukan sesuatu usaha untuk melahirkan pengkritik buku yang serius. Kritikan buku yang dilakukan oleh pengkritik buku bererti usaha memaparkan, membuat tafsiran, membuat penilaian dan menghakimi seluruh buku yang dikritik. Artinya pengkritik buku yang melakukan kerja kritikan bukanlah untuk menunjukkan kelemahan buku semata-mata. Dia boleh memulakan kritikannya dengan memaparkan idea dan isi buku tersebut seperti yang dilakukan oleh pengulas buku.
Ini penting guys, ini penting. Ayat last ni dia kata, bezanya pengkritik buku berusaha menjadi pembaca yang lebih kritis, yang cuba melihat setiap persoalan yang diungkapkan oleh buku tersebut. Maksudnya, mungkin pengulas dan pengkritik buku ni dia lebih kurang sama je sebenarnya. Dia lebih kurang je. Cuma tinggal lagi beza antara kedua-dua benda ni adalah mengkritik buku tu, kalau pengkritik buku yang baik, dia memang akan tengok kepada isi dia dan mungkin dia lebih kritis. Maksudnya dia akan nilai lah dengan ilmu yang dia ada, dia tengok dan dia akan komen. Mungkin komen kulit pun tak ada masalah, komen isi kandungan pun tak ada masalah, sekadar kefahaman dia. Okey, cuma nak jadi pengkritik buku ataupun pengulas buku ni dia tak boleh simply bantai lagu tu. Yalah, dia ada alat-alat dia mungkin. Dia ada alat-alat dia dan dalam buku ni ada cadangan tentang beberapa ilmu yang diperlukan oleh pengkritik buku dan pengulas buku. Ada beberapa ilmu yang diperlukan oleh pengkritik buku dan juga pengulas buku supaya dia boleh hasilkan ulasan dan kritikan yang baik dan bermanfaat kepada orang. Towards the end of our session today, aku akan share insya-Allah. Okey dah. Yang tu beza ulas dengan kritik. Kalau kita tengok muka surat 13, masih lagi di bawah tajuk yang sama. Kalau tengok muka surat 13, Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, dia kata industri buku memang memerlukan pengulas buku yang berwibawa untuk membawa pembaca kepada dunia ilmu dan dunia pembukuan yang lebih serius. Walaupun kita memerlukan pengulas buku, tetapi kita lebih memerlukan pengkritik buku. Kelihatannya pengulas buku memang menentang pengkritik buku, tetapi kedua-duanya saling membantu bergantung pada kehendak khalayak. Okey, maksudnya kita perlukan pengulas dan juga kita perlukan pengkritik, tetapi kedua-dua ni perlukan kepada kualiti lah. Kalau sekadar kalau sekadar tulis balik satu blurb yang baru, aku rasa tak perlu kot. Tapi kalau macam nak mengulas dengan ayat sendiri, mengulas dengan pandangan sendiri, ataupun nak mengulas dengan kritikan sendiri, yang tu dialu-alukan. Asal saja kita mungkin ada beberapa alat-alat yang kita perlu ada dan kita bagi disclaimer siap-siap lah. Kata kritikan ataupun ulasan tu adalah berdasarkan kepada kefahaman kita tentang buku tu dan berdasarkan ilmu sedia ada yang ada pada kita. Boleh faham tak takat tu? Boleh faham lah. Kalau ada tak faham kau boleh tanya, kita bincang tu kan lah, insya-Allah. Baik, yang tu tentang beza ulas dengan kritik. Kita tengok muka surat 11 dengan 12, kita masuk terus. Muka surat 11 dengan 12, dia kata antara benda-benda yang diperlukan oleh pengkritik buku, dia ada 3 benda. Okey, yang pertama dia kata antara ilmu ini ataupun dia kata artinya mereka yang berhasrat mengkritik buku perlu menguasai ilmu kritikan asas. Dia kata antara ilmu ini termasuklah ilmu pemikiran kritis, critical thinking. Ilmu ini juga disebut sebagai ilmu logik atau mantik dalam bahasa Arab. Ini orang yang biasa dengan istilah-istilah mantik ke apa benda ni semua, mungkin mereka akan tahu mantik ni menatang apa kan. Okey, ilmu pemikiran kritis ini begitu luas samudranya sehingga tidak mungkin pengkritik buku menguasai segala-galanya. Ini satu klaim daripada penulis artikel ni lah. Okey, yang tu yang pertama, ilmu pemikiran kritis. Dia kata, oleh itu, eloklah pengkritik buku menguasai ilmu ini seadanya. Misalnya, ilmu yang berkaitan cara berhujah dan berhujah balas, mengenal kesalahan berfikir penulis buku dan teori-teori kebenaran. Okey. Lepas tu, yang kedua kita tengok, dia tambah lagi. Dia kata, sebagai contoh, pengkritik buku boleh menunjukkan kesahihan hujah penulis buku atau menunjukkan kesalahan berfikir, fallacy of thinking. Lebih penting, dia dapat menunjukkan sama ada idea dan hujahan penulis buku benar dan palsu. Mahu tidak mahu, pengkritik buku perlu menguasai teori-teori kebenaran, theory of truth, iaitu correspondent, konsisten dan pragmatik. Okey, aku stop Ustaz baca buku ni, aku nak ulas sikit. Maksudnya, pengkritik buku ataupun pengulas buku, dia bukan simply baca. Dia bukan simply baca lepas tu terus kata macam okey aku setuju. Tak. Dia sepatutnya kita yang baca buku ni, dia bukan setakat baca lepas tu telan terus. Tak kira buku apa pun kita baca. Aku bagi exception kalau macam buku, maksud aku buku divine lain lah. Kalau macam Quran, hadis dan sebagainya, kalau kita tak faham, kita bertanya lain. Tapi kalau macam contoh kita baca macam buku-buku tulisan manusia ni, kalau macam kita baca, mungkin pada waktu tu kita kena lebih fikir lebih sikit. Apa yang dia sampaikan tu make sense kita terima, tak make sense kita tolak. Sebab tu yang dia kata perlukan ilmu-ilmu kritikan asas tu. Okey. Seterusnya, Yang tadi tu muka surat sebelah.
dia kata, yang kedua, selanjutnya ilmu lain yang harus dikuasai oleh pengkritik buku ialah ilmu retorik. Perlu diketahui yang ni suggestion dia saja, cadangan dia saja. Jangan pula macam aku tak belajar ilmu mantik, aku tak belajar ilmu retorik, tak payah aku tak mau ulah buku. Tak. Bukan, yang tu suggestion. Dia sekadar mencadang. Maksudnya, mungkin pada pandangan penulis artikel ni, kalau ada ilmu-ilmu alat-alat ni, akan membuatkan ulasan buku dan kritikan buku tu lebih baik. Okey, baik. Dia kata ilmu ini, ilmu retorik ni, dia kata, yang asalnya digunakan untuk menganalisis pidato awam, semakin berkembang sehingga melibatkan ilmu penulisan. Dalam ilmu retorik, ada konsep yang disebut sebagai bentuk-bentuk penulisan. Artinya pengkritik buku perlu menunjukkan bentuk penulisan buku tersebut, sama ada pemaparan idea, pemberian idea, analisis idea, penjanaan idea dan analisis proses. Okey, jangan takutlah aku bila baca istilah-istilah yang gila-gila ni macam aku ni tak layak ke membedah buku. Sekali aku cakap bukan tak layak. Siapa-siapa pun layak membedah buku sekadar kemampuan. Cuma bagi disclaimer awal-awal. Abang kata saya ulah ni ataupun saya kritik ni based on saya punya pengetahuan sedia ada, dan bagi tahu kata macam aku sendiri, aku masih lagi belajar dalam mengulas buku. That's why aku baca buku ni. So aku akan suggest siapa-siapa yang minat ulasan buku, mengkritik buku, boleh beli buku ni daripada ITBM. Tapi aku bukan ejen lah. Boleh cari dekat mana-mana lah, insya-Allah. Baik, yang tu ilmu pasal yang pertama tadi ilmu kritikan asas, yang kedua ilmu retorik, yang ketiga ni penting. Bagi akulah penting, berkenaan dengan kita juga, insya-Allah. Dia kata selanjutnya, ilmu lain yang perlu dikuasai pengkritik buku ialah ilmu bidang. Ilmu bidang. Maksudnya dia kata contohnya pengkritik yang mengulas buku ekonomi perlu menguasai ilmu ekonomi seadanya, memandangkan samudera ilmu ekonomi memang cukup luas. Okey. Yang ni aku boleh relate dengan dengan diri aku sendiri, dengan benda yang baru berlaku baru-baru ni, dan juga mungkin boleh relate dengan ilmu-ilmu yang kawan-kawan aku ada yang aku tak ada. Macam contohnya baru-baru ni ataupun masih lagi baru benda ni. Ada orang simply bantai main ulas je isu vaksin, isu pharmaceutical dan sebagainya. Padahal tak ada ilmu bidang. Maksudnya tak ada ilmu berkenaan dengan bidang tersebut, tapi main simply bantai, komen je. Okey, jadi dalam membedah buku mengkritik buku dan sebagainya, perlu kepada ilmu tu, perlu kepada ilmu bidang. Tapi yang ni taklah limit. Kalau macam contoh, hang bukan ahli ekonomi macam aku, bukan ahli ekonomi. Aku bukan orang sastra, aku tak erti teori-teori sastra apa semua. Boleh mengkritik, pada pandangan aku boleh mengkritik dan mengulas buku. Tapi kita bagi macam cadangan ataupun kita bagi kritikan ulasan tu daripada sudut pandang seorang pembaca. Bagi aku, sebab setakat yang aku tahu, penulis-penulis depa bila tulis buku, depa nak tahu apa yang pembaca fikir bila baca buku tu. So macam kita yang bukan ahli bidang yang depa tulis ni, contoh macam aku orang awam dalam sastra misalan. Aku tak tahu teori kritikan sastra. Dia ni tulis sastra macam ni aku tak tahu. Member aku Kamarul Iman duk ajar ada teori-teori penulis dah mati lah, apa benda apa semua, macam benda-benda tu semua. So macam aku tak erti kalau aku nak bedah sesuatu buku sastra berdasarkan kepada sudut pandang ataupun berdasarkan teori-teori tertentu, aku tak erti. Cuma aku boleh komen lah berdasarkan apa yang aku baca sebagai seorang pembaca. Yang aku faham sebagai seorang pembaca, aku boleh komen yang tu. So macam kalau ilmu bidang, terutama buku-buku yang macam buku ekonomi, dia perlukan ilmu ekonomi yang mendalam dan sebagainya. Yang tu kalau macam kita nak main komen ikut kepala kita tu, yang tu dia akan wujudkan masalah di kemudian hari lah. Bukan masalah orang kecam, tak. Masalahnya dia akan wujudkan salah faham. Tambah-tambah lah kalau macam ilmu agama dan sebagainya. Contoh lain, kalau macam contohnya kita nak membedah buku yang bukan bidang kita, kalau kita boleh rujuk dengan orang ataupun dengan guru yang belajar tentang bidang tu, lagi bagus. Sebab apa? Macam kita boleh rujuk, kita tanya, betul tak cara fikir macam ni, betul tak cara fikir macam ni, dia akan memudahkan kita lagi untuk kita faham benda yang kita baca. Dan lepas kita kritik ataupun ulaskan kepada orang yang dengar atau membaca ulasan buku kita tu, dia mungkin akan dapat manfaat yang betul sebab sumber dia sahih. Sumbernya kita dah rujuk kepada ahli dah sebelum kita bercakap. Sebenarnya mengulas buku ni dia mengajak kita, kalau macam kita ikut disiplin lah, dia mengajak kita untuk bertanya kepada ahli kalau kita tak tahu. Sebenarnya lah, antara benda yang aku belajar daripada mengulas buku. Okey, takatlah boleh faham lah beza dengan ulas dengan kritik tu. Dan aku baru habis cerita pasal 3 ilmu yang pengkritik buku perlukan. Okey, boleh faham lah. Baik, kita pergi yang keempat, My Skepticism, muka surat 8.
Okey, aku kena balik kepada kisah Osman tadi yang aku cerita tadi, yang aku baca tu. Okey. Dia kata penulis artikel tu dia macam tak puas hati dengan cara Osman ni mengkritik buku, mengulas buku. So macam dia kata apabila penulis bertanya kepada Osman mengapa dia hanya memaparkan idea yang ditulis dalam buku-buku itu, dia menjawab. Ni Osman cakap, buat apa mengulas panjang-panjang, apa lagi menilai, mengkritik dan menghakimi buku? Bukan orang nak baca pun. Orang suka baca ulasan yang pendek. Dia kata orang suka baca ulasan yang pendek dan hendak tahu manfaat yang diperoleh apabila membaca buku. Lagipun kolom saya pendek dan terbatas. Dia kata selain kolomnya pendek dan terbatas, dia dikejar oleh waktu untuk menyiapkan ulasan pada setiap minggu. Katanya lagi, yang penting, dia kata saya membantu mempromosi buku daripada penerbit setempat dan memaklumkan kepada pembaca di kedai buku di mana buku berkenaan boleh dibeli. Maksudnya bila penulis artikel ni kata dekat Osman pasal apa yang pi ulah pendek nak mampus macam tak apa ada kualiti dan sebagainya, dia kata tu lah, kalau aku tulis panjang-panjang pun siapa nak baca. Tapi aku yakin sebenarnya pembaca ulasan buku yang panjang lebar ni, setakat yang aku pernah jumpa artikel-artikel penulisan buku yang panjang lebar yang aku post dekat Facebook saja ni, alhamdulillah ada yang nak baca. Ada yang memang mencari pun ulasan-ulasan yang panjang lebar. Yang tu yang nak baca. Tapi macam kalau ada yang macam ni macam aku tak berapa suka ulasan yang panjang-panjang ni, macam susah nak baca je. Depa nak yang pendek-pendek. Depa nak macam kalau boleh lukis. Ada pun nak macam tu. Kalau macam boleh lukis lagi senang faham, depa nak yang tu. Yang tu payah sikitlah. Satu yang Osman komplain ni. Okey, baik. Penulis ni sebenarnya setuju dengan Osman. Dia kata penyataan Osman, dia kata ternyata ada kebenarannya, bukan sahaja ruang ulasan dalam akhbar terbatas, bahkan dalam majalah terbitan DBP, Dewan Pasaran Pustaka, sekalipun hanya diperuntukkan satu halaman untuk sebuah buku. Kadang-kadang 2 buah buku diulas dalam satu halaman. Just imagine, 2 buah buku diulas dalam satu halaman. Confirm dia tulis blurb baru. Dia kata kadang-kadang 2 buah buku diulas dalam satu halaman. Kalau ada pun pengulas yang menulis ulasan yang panjang, terperinci dan analitikal, ulasan itu akan disunting, malah dibuang isi yang diperincikan. Macam of course lah akan edit lah sebab ruang sikit. Aku tak salahkan depa pun. Okey, keadaan menjadi lebih buruk lagi apabila buku diulas dalam televisyen. Biasa tengok ulasan buku dekat dalam televisyen. Kalau ada tolong komen kat bawah. Biasa tengok tak? Aku rasa ada. Kalau dekat TV3 dulu ada macam Eli Iskandar pernah ada slot pasal dia cerita pasal buku kan. Dan yang terkejutnya kat dalam buku ni dia kata masa yang diperuntukkan cuma 10 minit hingga 15 minit. Kata artinya ulasan di televisyen juga mengikut format ulasan di akhbar. Bayangkan, dia kata ulasan buku dekat televisyen 10 hingga 15 minit. Tak cukup nak mengulas ataupun mengkritik satu buku tu dalam masa 10 hingga 15 minit. Hampa cuba bayangkan apa yang kami dok buat lah ni. Kami dok bedah buku tu satu video tu kadang-kadang nak main 10 minit pun dah rasa macam panjang lah. Kan? Rasa macam panjang sangat lah. 7 minit ni macam panjang sangat. Sekali orang macam tak mau tengok apa semua kan. Okey. Bayangkan orang yang tulis artikel dekat dalam buku ni, dia kata kalau 10 hingga 15 minit pun tak cukup sebenarnya. Tapi kita kena tahu lah, kalau kita edit video sendiri, kita boleh buang segala macam mana bloopers ke yang kita cakap kita tersilap sebut dan sebagainya. Kan? So macam video yang kita edit tu dia akan jadi lebih concise lah. Maksudnya konten dia tu lebih tersusun dan dalam masa 10 hingga 15 minit untuk satu video, konten dia akan jadi sangat-sangat teratur, sangat-sangat cantik, ataupun mungkin kita boleh improve dah benda-benda dekat dalam buku tu supaya buatkan konten tu lebih menarik supaya orang tengok. Benda-benda ni geng-geng booktuber faham lah. Geng-geng booktuber Malaysia insya-Allah lagi faham benda ni sebab nak edit bagai apa semua kan. Okey. Cuma itulah, just imagine 10 to 15 minutes alone is actually not enough untuk buat ulasan buku ataupun untuk buat kritikan buku. Cuba bayang. Macam mana kalau macam orang yang mengkritik just macam orang yang buat ulasan buku tu just macam melepaskan batu di tangga je. Macam simply lah, ulas habis lah. Cerita lebih kurang apa sikit kalau lebih kurang tu sudah tutup. Satu video cukup. Habis. So macam kalau ikut daripada buku ni penulis artikel tu macam tak puas hati lah dengan cara macam tu. Okey. Kenapa aku kata my skepticism? Okey sebab aku pernah tengok beberapa ulasan-ulasan buku, macam contoh sahabat-sahabat juga yang buat. Ni kritikan terbuka lah kan. Ada macam beberapa website
yang aku boleh ingat, The Bibliophile dulu buat kan, The Bibliophile, Kiri Darren, sahabat kita, Kiri Darren, dia lah ni dah ada physical book punya, physical bookshop. Okey, dulu aku tengok dia ada buat macam liga ulasan buku. Lepas tu dia macam dia himpun lah ulasan-ulasan buku beberapa orang. Adalah hantar ulasan-ulasan buku tu. Dan ulasan-ulasan buku tu, aku minta maaf cakap, aku faham dia berniaga. Cuma bila aku tengok ulasan-ulasan buku tu, aku rasa macam okey, yang ni ulasan buku just nak ajak orang untuk beli buku tu. Dia bukannya untuk mengajak pemikiran kritis, ulasan mengulas dan kita boleh berbincang lebih lanjut semua, tak. Bagi aku bukan macam tu. Tu bukan cara untuk tulis ulasan buku untuk ajak perbahasan dan sebagainya. Aku tak apa suka sangat cara tulis macam tu. Aku tak setuju dengan dia dalam bab tu lah. Okey. Cuma ada juga yang macam, contohlah macam mengutip saja. Dia just mengutip saja ulasan-ulasan buku yang ringkas-ringkas daripada kawan-kawan dan dia bubuh dekat wall dia. Cuma yang best dia, The Bibliophile, dia buat macam tu. Siapa-siapa yang ulas buku dan buku tu lepas tu ada orang beli sebab dia jual buku kan, kiranya orang yang ulas buku tu dia dapat commission sikit lah, kalau aku tak silap. Ada pemberian hadiah dan sebagainya kepada orang yang mengulas buku tu. Satu at one point, daripada segi ekonomi dia menghargai lah orang yang buat ulasan sebab dia bayar. Tapi at one point aku tak suka sebab that kind of ulasan bukan untuk kita berbahas tentang idea, insya-Allah. Okey. Ada lagi kau komen-komen, ada kau yang tak faham ke apa benda, boleh komen kat bawah ni lah, insya-Allah. Okey, hampa semua setakat ni boleh faham kot noh. Kita dah masuk pukul 10. Aku duk target dalam masa sejam macam tu kot, insya-Allah benda ni akan habis. Tapi tak tahu lah macam mana kan. Kita tengok macam mana, insya-Allah. Okey, baik. Tajuk seterusnya adalah ulas semata-mata nak promote orang beli, is it okay? Tu berkaitan dengan apa yang aku cakap tadi lah, skepticism tu kan. Kalau tengok muka surat 1, macam ni tau. Kita tengok ulasan buku ni, kita jangan tengok macam orang nak jual ubat. Oh, okey, alhamdulillah Udin Zahin dia komen buat masa ni okey lagi, boleh faham. Okey, terima kasih banyak. Kita kena tengok ulasan buku ni bukannya hanya untuk macam orang jual ubat. Biasa pergi farmasi. Macam orang nak beli, contoh orang nak beli ubat urat lah. Lepas tu ada depa ni akan suggest, ambillah suplemen ni. Kalau macam hang resdung teruk sangat, ambillah suplemen ni, makan vitamin C dan sebagainya kan. Yang tu kira depa bagi review, depa bagi macam depa duk cerita pasal ubat ni baguslah, vitamin ni bagus, kena buat amalan dan sebagainya. Ulasan buku bukan setakat tu saja nah. Ulasan buku bukan sekadar macam kita nak jual vitamin kat orang dah, bukan. Ulasan buku, kalau tengok kat dalam buku ni muka surat 1 lagi dia dah cerita. Dalam artikel bertajuk Seni Mengulas Buku, dia kata ni sastrawan negara tulis oleh Baharudin Zainal, Bahazin, sastrawan negara. Dia komen kat sini, dia kata masyarakat yang tidak mengulas buku, masyarakat yang tidak membaca. Aku quote terus ayat first lagi. Muka surat 1. Masyarakat yang tidak mengulas buku, masyarakat yang tidak membaca. Dia kata seterusnya lagi kita tengok dia kata pengulas biasanya memperkenalkan isi serta bentuk buku sebagai pengenalan kecuali dia mahu pergi lebih jauh sebagai pengkritik dengan membaca secara rapi yang akhirnya membuat ketetapan bahawa buku tersebut bagus dan membijaksanakan atau sekadar untuk memenuhi waktu senggang sahaja. Boleh faham tak dekat tu? Dia kata masyarakat yang tidak mengulas buku ni masyarakat yang tidak membaca. Okey, kalau kita tengok balik ya. Boleh Google kadar literasi di Malaysia. Kadar literasi di Malaysia quite high. If I'm not mistaken, it's about 90% plus. Tu kadar literasi di Malaysia. Kadar literasi maksudnya kadar orang yang boleh baca, orang yang kena huruf kan. Tapi tengok purata satu negara baca, kiranya purata rakyat, setiap seorang rakyat tu baca berapa banyak buku. Tu baru purata orang yang baca buku tu. Itu baru jumlah buku yang dibaca dalam setahun oleh satu rakyat Malaysia dan sebagainya dan rakyat negara-negara lain. Tapi cuba bayangkan, daripada buat statistik tak berapa ramai yang mengulas buku. Sebab pada aku, ulasan buku ke kritikan buku ni dia menunjukkan kematangan masyarakat tu dalam duduk bincang dan bincang tentang kemajuan diri mereka. Macam mana kita nak bawa negara kita ni one step further. Antaranya adalah dengan mengulas buku. Kita bincang, duduk, sembang dan sebagainya, bertukar-tukar idea dan actually it is a good discussion. Believe me, it is a good discussion. Okay. Yang tu muka surat 1. Kalau kita tengok muka surat 2 pula. Okay.
Okay, aku meraihkan kawan-kawan semua yang baru yang baru join live ataupun yang dah tengok daripada tadi dah. Aku meraihkan. Sekarang ada 9 orang insya-Allah yang masih lagi setia tonton live insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat menghargai. Okey. Kalau tengok muka surat 2, dia kata pengulas, pembicara dan pengkritik buku sesungguhnya sangat diperlukan oleh negara membangun. Benda ni benda besar ni. Okey, benda ni benda besar. Pengulas, pembaca dan pengkritik buku sesungguhnya sangat diperlukan oleh negara membangun dan mereka adalah profesional yang sangat dihormati dalam masyarakat yang moden. Sejauh mana masyarakat kita telah memikirkan peranan mereka ini atau memberi penghargaan kepada mereka tidaklah pasti, tetapi memang jarang dibincangkan. Yang ni dia bagi komen dah ni mungkin sebelum 2020 kot. Mungkin sebelum 2020. Okey. Maksudnya mengkritik buku, mengulas buku ni dia bukan satu benda yang ala saya saja favorite pastime. Saja-saja. Okey, memang betul favorite pastime dan mungkin macam expression diri sendiri dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ada satu impact yang besar dan sebagai negara yang membangun, kita tak boleh nak pandang lekeh benda-benda macam ni. Perbahasan tentang buku ni, idea-idea dan sebagainya, sebab aku suka kata macam ni lah. Buku-buku yang ada kat kita ni, macam kalau abang tengok dekat belakang ni pun ada sikit buku aku, buku-buku yang aku target nak baca untuk 2021. Buku-buku ni sebenarnya adalah peluru-peluru ataupun alat-alat dalam perang ideologi yang ada sekarang. Yang tu benda yang aku nampak lah, pandangan peribadi aku. Sebab aku rasa macam sekarang ni peperangan ideologi tau. Kita bukannya perang gila-gila tembak-tembak. Yang tu ada. Mungkin kita tak terlibat dengan benda tu. Kita terima kasih kepada askar tentera. Tapi masalah sekarang ni peperangan ideologi tu masih berlaku. Dan sekarang ni buku-buku ni jadi macam senjata-senjata ataupun peluru-peluru yang sedang nak mungkin ditembak nak masuk kat kita, tapi kita macam tak ada benda untuk menangkis. Siapa yang boleh menangkis ni? Pengulas dan pengkritik buku yang boleh detect dan boleh komen balik dan boleh bidah balik. Mungkin boleh tulis buku balik untuk bidah balik ideologi tu, tapi bukanlah dalam keadaan yang suka maki dan sebagainya kan. Kita mengulas dalam keadaan yang elok Kita menghargai ideologi-ideologi asing tu, kemudian kita cuba nak berinteraksi dengan ideologi tu dengan lebih baik. Okey, yang tu sekadar yang aku faham lah. Okey, kita pergi muka surat 4. Okey. Muka surat 4 dia kata, bangsa yang kurang menzahirkan ulasan, pembicaraan atau review buku adalah bangsa yang kurang membaca meskipun celik huruf. Dia kata aku tu, ni pandangan peribadi dia lah. Mungkin kalau ada yang boleh nak menyangkal kepada benda ni kan. Sebab bagi aku dia cuba nak point out, kata pentingnya ada orang untuk mengulas buku dan mengkritik buku ni. Sebab dia kata, tidakkah faktor transformasi sikap mental, berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif menjadi prasyarat bagi menjayakan segala program transformasi ekonomi negara, malah kemajuan fikiran rakyatnya sekali, bukan sekadar aspek ekonomi dan kebendaan. Dia kata lagu tu dia kata lagu tu, maksudnya kalau kita tak mengulas buku, kalau kita tak mengkritik buku dan sebagainya, mungkin faktor dari segi improvement dari segi mental kita, daripada segi, maksud aku intellectual improvement kita tu mungkin kurang. Sebab mau tak mau membaca buku adalah satu intellectual exercise yang sangat-sangat penting lah untuk kita semua kan. Okay. Bukanlah kata hard cover saja, hard copy saja, bukan hard copy saja. Mungkin hard copy, soft copy, e-book dan sebagainya pun menjadi salah satu benda yang penting. Dan diskusi-diskusi live, diskusi-diskusi wacana-wacana ilmiah pun penting juga. Cuma basic dah bagi aku baca buku. Okey. Dan benda yang aku cuba nak point out sekarang ni adalah kepentingan untuk mengulas buku dan mengkritik buku. Benda tu bukan saya saja. Kita kena menyumbang kepada kemajuan negara kita melalui ulasan dan pengkritik buku. Baik, insya-Allah. Yang tu muka surat 4. Okey, kita rangkau sikit muka surat 17. Okey, aku memang akan fokus kepada the first 32 pages daripada buku ni. 32 muka surat awal daripada buku ni, sebab aku nak fokus kepada benda-benda yang dikritik ataupun benda-benda yang dicadangkan oleh penulis buku ni, oleh penulis artikel-artikel dekat dalam buku ni kepada pengulas buku. Dan technicalities dia memang mingle around the first page until 32nd page. Yang tu yang kita boleh tengok. Dia kebanyakan benda-benda yang disentuh berkenaan dengan ulasan buku dan komentar buku ni, dia akan letak dekat muka surat 1 sampai muka surat 32. Okey, Nur Samila Samsudin ada komen, dia kata intellectual exercise. Nice words. Ya, terima kasih banyak. Intellectual exercise tu mungkin aku quote pada orang lain kot. Aku dengar macam daripada Ustaz Nomad Ali Khan, dia ada cerita pasal intellectual exercise bila tadabbur Quran kan. Yang tu intellectual exercise. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat 17. Muka surat 17.
Okay, sekali lagi lah, siapa-siapa yang nak komen, nak kritik, nak tanya soalan dan sebagainya, boleh komen dekat bawah, dekat boleh komen je. Lagi aku akan cuba nak entertain kalau ada soalan. Kalau faham, komen faham. Kalau tak faham, komen tak faham. Nak bidah aku balik pun boleh, tak ada masalah. Nah, Udin Zahin macam senyap lah, lena apa. Roger sikit. Okay, baik. Muka surat 17 dia kata, walau apa-apa pun yang diulas dalam pelbagai medium, setiap ulasan perlulah disertakan dengan hujah. Unsur terpenting bagi sebuah ulasan buku ialah sifat komentarnya, bukan sekadar membuat ringkasan semata-mata. Ini aku antara perkataan yang aku suka sangat-sangat, sebab ada orang yang tulis artikel ni. Artikel ni kalau tengok balik ditulis oleh Syaharum TM Sulaiman, pensyarah Universiti Teknologi Mara. Okey, dia Udin Zahin ada. Okey, ingatkan lena lah apa. Baik. Dia kata tadi aku ulang lagi sekali. Setakat lah ni faham lagi, gulung sebalut dulu. Oi. Nak gulung sebalut pula. Tak apa dah, lipat pisang lah. Baik, Kamarul Iman. Kalau kita tengok balik dekat dalam buku ni muka surat 17, quote dia tu bagi aku sedap. Bagi aku sangat-sangat sedap. Unsur terpenting bagi sebuah ulasan buku ialah sifat komentarnya, bukan sekadar membuat ringkasan semata-mata. Maksudnya kita bukanlah macam sekadar buat ulasan buku ni cerita pasal apa? Kan? Dan lepas tu that's it. That is my review. That is my resensi dan sebagainya. Tak. Sebenarnya unsur komentar tu be brave. Andai kata kita setuju ataupun kita tak setuju dengan sesuatu benda tu, mesti ada hujah. Jadi aku ulang sekali lagi quote ni, bagi aku quote yang sangat-sangat sedap. Unsur terpenting bagi sebuah ulasan buku ialah sifat komentarnya, bukan sekadar membuat ringkasan semata-mata. Okey, dia tulis lagi, sebuah ulasan memerlukan kita berdialog dan menjadi orang tengah antara pencipta sesebuah karya dengan khalayak pembacanya. Dalam ulasan atau resensi buku, dia kata pengulas sebenarnya menghakimi sesebuah karya dan meletakkan kedudukannya dalam korpus ilmu di bidangnya. Korpus ni maksudnya himpunan tulisan untuk penyelidikan. Maksudnya bila kita mengulas buku tu, sebenarnya kita menghakimi sesebuah karya dan meletakkan kedudukan dalam korpus ilmu di bidang dia. Kita letakkan benda tu dalam ilmu, dalam bidang tersebut, dalam bidang, kira buku tu mengulas tentang bidang tertentu, kita letakkan dia ni level macam mana. So macam kita judge. We actually judge the book not only from the cover but also from the content as a whole lah. Baik, insya-Allah. Dia kata dia ada bagi beberapa cadangan juga, dan cadangan tu mungkin lebih kurang macam mana yang kita sebut pasal alat-alat yang diperlukan dalam mengulas buku. Baik, kita pergi kepada okey. Aku suka ulang balik benda yang aku sebut dalam live kami 4 orang hari tu. Kan aku, Nazli, Acak, Lokman, waktu tahun lepas. Aku bawa satu macam satu kiasan lah. Hampa semua biasa tengok kan orang review gadget. Betul tak? Biasa tengok kan orang review gadget. Price dia berapa ribu, hak ni model berapa, hak tu contohlah Realme 17, yang ni Realme 21, apa beza dia. Kalau hampa nak macam ni, apa pilih yang ni, apa nak yang ni, apa pilih yang tu. Dan depa kritik dia, aku tak berapa suka sangat kamera depan dia, tak berapa sedap. Kamera tak cantik, dia macam slow, dia yang ni, yang ni, tapi aku suka part ni dan sebagainya. Kalau contohnya orang yang komen tentang gadget, dia boleh bagi tahu kelemahan, dia boleh bagi tahu kebaikan buku tu, dan dia boleh berbeza dengan orang yang create ataupun company yang create model gadget tu. Kenapa kita tak boleh nak apply benda sama bila kita ulah buku? Kenapa kita tak boleh nak kritik sesuatu buku yang kita baca? Why not? Dan sebab apa? Yang ni antara salah satu cara macam mana kita nak elakkan orang daripada tertipu dengan membeli buku lah. Kadang-kadang macam, buku ni menang anugerah sekian-sekian, buku ni menang anugerah macam ni, ni penulis ni best seller. Tapi bila kita baca-baca macam hanya isi macam sampah lah. Misalan buku macam sampah apa siapa hang kata kenapa dia ni boleh jadi best seller. Kita akan start fikir dan kita akan petikaikan balik. Kalau benda yang sama kita boleh buat pada gadget, kita boleh tengok review dan sebagainya, why not books? Buku lagi penting sebab gadget dia dekat luar kan. Macam ni kita guna penting, cuma the main discussion now is actually our intellectual punya capability. The main discussion, the main cost sekarang ni adalah intellectual. Dan intellectual tu memanglah kita beli buku RM20, RM30,
yang mahal-mahal kalau macam yang satu set semua mungkin mencecah ribu. Cuma kebanyakan buku murah lagi. RM20, RM30 boleh dapat satu buku. Cuma hak RM20, RM30 tu, hak tu yang kita nak baca dan benda tu yang nak masuk dalam otak kita, dalam hati kita, dan benda tu yang akan terjemahkan kita punya tindakan. Bayangkan betapa pentingnya benda-benda tu dan kita boleh review halal-balai. Itu sangat-sangat sedih lah. Sangat-sangat sedih. Dia bukan sekadar efek kita punya physical punya appearance, dia efek kita punya cara fikir. Lagi penting. So review buku kena lebih kritis, kena lebih ulas dia kena lebih mendalam lagi, dan jangan takut untuk disagree dengan terima kasih tuan kerana sudi baca ulasan saya dalam buku ulasan buku. Wow, Nik Muhammad Isnan ni salah seorang daripada penyembah artikel lah. Minta maaf, saya tak berapa kenal sangat. Minta maaf lah, tapi sama-sama saya duk bedah-bedah juga kan. Masa cuak pula baca komen. Allahu Akbar. Okey, baik. Kita teruskan. Macam mana aku cakap tadi? Macam mana yang aku cakap tadi? Kalau gadget kita boleh komen, kita boleh kritik betul-betul semata-mata sebab orang nak beli, takut orang lain kena tipu, beli tak tahu bagus dan sebagainya. Why not books? Buku lebih penting. Okey, baik. Yang tu kita tengok poin yang ke-6. Dah poin yang ke-5. Okey, lalu masuk poin yang ke-6 insya-Allah. Kita dah nak habis. Insya-Allah mungkin ni dah separuh sesi. Okey. Nombor 6. Mestikah cari kelemahan? Okey, mestikah cari kelemahan buku untuk dikritik? Wujudkah buku tanpa kelemahan? Macam mana aku cakap tadi, as long as ataupun selagi sesebuah buku tu ditulis oleh manusia, okey, selagi sesebuah buku tu ditulis oleh manusia, aku akan katakan buku tu ada kelemahan. Okey, lainlah kalau macam teks dia divine misalnya. Teks dia divine. Kalau macam teks divine pun contohnya Al-Quran, tafsiran dia tu boleh dikritik lagi sebab tafsiran tu daripada manusia. Aku tak mau kritik teks buku, atau maksudku aku tak mau kritik teks Quran dan sebagainya. Oh, Kamarul Iman, ulas dan kritik aku setuju je, cuma tak ada sampai tahap Roland Barthes. Weh, hang boleh cerita tak Roland ni siapa? Aku tak kenal, minta maaf. Aku nak kena Google sikit. Cerita sikit weh, mendalam sikit. Hang tahap makrifat ni, Kamarul Iman. Baik. Aku cakap apa tadi? Okey, wujudkah buku tanpa kelemahan? Kita ulah. Kalau macam contoh benda tu divine text, macam Quran, yang tu aku takkan komen lah. Tapi tafsiran dia, yes, kita akan tanya. Kalau kita tak faham, kita akan rujuk orang, kita akan tanya. Dan sebenarnya discussion tentang tafsiran kepada divine text ni sangat-sangat mendalam. Kalau perasan ulasan-ulasan ataupun tafsiran-tafsiran daripada ulama dikritik balik, so tak ada masalah kan. Okey, sekarang ni soalan dia, waktu kita bedah buku, kita mesti ke nak kena cari kelemahan? Macam mana? Waktu kita baca buku tu, sepatutnya kita trigger otak, kita macam train otak untuk cari. Kalau macam ada benda-benda yang lemah, sana. Sorry. Kalau ada benda-benda yang lemah daripada buku tu, ataupun ada benda-benda yang bagus, kita point out dan kita cerita ke orang. Okey, tapi andai kata kita tak dapat nak jumpa pun kelemahan. Andai kata kita tak boleh jumpa pun kelemahan, dia kata jangan reka. Kalau kita tak boleh nak jumpa kelemahan satu buku, jangan reka. Jangan macam buat juga. Contoh kita baca buku ni elok lah, sedap lah, jalan cerita dia semua okey. Tapi macam mana aku tak boleh nak kata buku ni elok. So aku mesti kata buku ni tak elok dalam satu point. Tak juga. Jangan cipta benda untuk kita kritik. Tak elok. Perangai aku tu tak elok. Okey, baik. Tapi andai kata seseorang yang baca satu buku, dia rasa lemah dari segi ni, dari segi sekian-sekian, tapi orang lain baca, orang lain rasa macam tu bukan faktor kelemahan, yang tu faktor benda baik, yang tu faktor yang yang tu faktor kekuatan kepada buku tu. Raikan perbezaan lah, tak ada masalah. Cumanya macam aku cakap tadi, jangan cipta sesuatu untuk dikritik macam kita tak ada point lah. Macam tu. Aku mungkin ada setengah penulis-penulis ataupun yang aku pernah review buku mereka, mungkin mereka akan kata macam at certain point aku macam tak ada point nak kritik. So macam aku reka point untuk aku kritik mereka. Tak, sebenarnya tak. Yang tu memang genuinely aku rasa perlu dikritik. That's why aku tulis dekat dalam
resensi buku yang aku bagi kat mereka lah. Nah, okey, baik. Jangan cipta kesalahan, tapi exercise brain. Okey, typo boleh tak untuk kritik? Satu benda yang best juga nak sembang, sebab aku ada jumpa penulis. Contohlah, aku sebut terus nama dia kan. Macam Benz Ali. Dulu pernah sekali lah dia buku-buku yang under Republic Buku, dia ada kata buku tu macam typo dia agak kurang. Dia kata typo dalam buku yang kami keluarkan ni, typo dia minimum, tak berapa banyak dan sebagainya. Dan aku dulu serta dulu lah waktu 2019 kot. Aku PM dia lah. Dah member kan, aku PM dia dan aku kata dekat dia, aku kata dekat Ben Sali, aku kata kat dia, bro, actually buku hang ada juga typo. Aku kata kat dia, buku hang actually ada juga typo. Lepas tu aku tak katalah buku dia ada banyak typo, tak. Tapi somehow waktu tu dia tak setuju dengan aku lah. Dia kata aku tak boleh nak dakwa macam tu sebab aku tak bawakan bukti dan sebagainya. Aku snapshot, aku ambil gambar, aku hantar kat dia, oh yang ni typo dan sebagainya, aku serta ada. Point aku sekarang ni adalah typo ni antara benda yang kita boleh kritik, benda yang kita boleh masukkan dalam ulasan dan kita boleh kata, oh yang ni tak bagus tentang buku ni sebab dia punya typo dia teruk. Misalan, aku bagi contoh. Perkataan takfir dan perkataan tafsir, T-A-F-S-I-R, tafsir, dengan perkataan takfir, T-A-K-F-I-R, tafsir dengan takfir. Maksud berbeza. Tafsir adalah macam bukan terjemahan, dia macam penafsiran ataupun kefahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu benda, tu tafsiran kita. Tapi takfir ni adalah dia main balik kepada budaya takfir lah, mengkafirkan orang dan sebagainya lah kan. Itu setakat yang mana yang aku tahu. Aku bisa jumpa buku yang dia ada typo yang seteruk tu. Typo sampai satu tahap kefahaman orang terhadap buku tu, terhadap tulisan kat dalam buku tu, dia boleh jadi seteruk tu. Typo sampai orang tak faham. Typo sampai mesej tu salah disampaikan kepada orang. Typo macam tu kritik. Tapi kalau dia sekadar typo koma tak bubuh ke, Y-A-N-G yang P eja Y-A-G ke, dia ada satu huruf, dua huruf tu, yang tu tak berat sangat, tak payah nak komen. Kira macam selagi mana hang faham. Tapi kalau macam typo dia teruk sangat. Sebab selalunya kalau tengok buku, towards the end of the book, dia punya typo is actually quite high. Towards the end of the book. So macam, tapi kalau macam untuk buku yang dah ada editor, daripada check banyak kali, daripada tengok dah buku tu dan sebagainya, dan still end up ada typo, tak ada masalah. Cuma kalau tak ada editor, dia main print, dia main bantai, lepas tu claim bestseller, jenuh. Itu nak kena bantai. Okay, ada komen daripada Mamu MK Hasni. Dia kata ulasan buku terbaik AKLI, Akli 2021 sedang berlangsung. Dia boleh letak dia punya email address kot. Jangan hantar macam karangan SPM. Okay, terima kasih atas makluman. Okay, Udin Zahin, dia kata, katakan aku baca novel tu, dalam cerita dia agak perlahan, tu dikira kelemahan jugalah kan? Ke bukan? Kalau hang tanya aku lah, tu mungkin, kalau hang rasa tu kelemahan, ya best. Maksud aku mungkin yang tu kelemahan. Sebab mungkin kita kan ada preference kita. So mungkin pada aku, oh tak best lah. Macam tak best lah, cerita dia agak slow. Macam buku yang hang baru ulas baru-baru ni kan, Udin Zahin ni pun seorang YouTuber juga. Bagi aku tak salah, dan it is macam maksud aku benda tu adalah kelemahan juga. Tapi untuk hang, maksudnya kelemahan pada pandangan hang. Hang tak boleh nak kata itu kelemahan juga untuk orang lain. Mungkin untuk orang lain dia lebih suka satu novel tu, dia punya build up dia tu macam betul-betul build up dah konkret dah, baru dia nak jadi climax. Mungkin macam preference orang berbeza kan. So macam kalau nak jawab soalan hang, dikira kelemahan juga ke? Yes, tapi ikut kepada siapa yang mengkritik tu. Okey lah, aku harap menjawab soalan hang lah, Udin Zahin. Terima kasih tanya-tanya soalan. Hal lain kalau ada soalan lagi boleh letak. Kita dah pukul 10.24. Nak masuk 1 jam dah. Kita akan cuba go through lagi beberapa point dan lepas tu kita akan conclude insya-Allah. Baik. Okey, tu muka surah 4 dia kata, so what kalau banyak orang buat resensi ataupun bedah buku. Okey, yang tu aku dah sebut dah kot muka surah 4 sana. Yes, aku dah sebut dah tadi.
kepentingan mengulas buku. So kita pergi kepada next point. Okay, climax hubungan antara pembaca dan penulis buku. Yang ni pada muka surat 21. Okay, muka surat 21 dia tulis, dia kata ulasan buku sebaik-baiknya dilanjutkan dengan inisiatif mengadakan diskusi buku bersama penulis atau pengarang. Ia memberikan peluang kepada masyarakat pembaca berdialog sendiri dengan pencipta karya. Okay. Usaha-usaha penerbit membuat jeraya wara. Jeraya wara ni maksudnya persembahan, pameran atau ceramah lah, setakat yang aku cari apa maksud dia. Usaha-usaha penerbit membuat jeraya wara bersama penulis kepada khalayak amat membantu promosi dan penjualan buku dan jualan buku. Maksudnya dia kata patutnya ada satu inisiatif mengadakan diskusi bersama dengan penulis buku. Memang sebenarnya benda tu aku rancang dah. Memang dah rancang dah. Macam contoh banyak antara buktuber Malaysia yang dia kritik buku daripada saudara Hilal Ashraf, kan, misalan. So macam memang at one point aku rasa macam aku nak jumpa dia, aku nak sembang dia dan sebagainya. Tapi mungkin sebab sekarang ni PKP kan, dan mungkin kalau bukan PKP pun mungkin disebabkan kita tak boleh nak jumpa dalam masa terdekat, kekangan masa kerja dan sebagainya. That's why kita tulis ulasan-ulasan tu, kita hantar dekat penulis dia. Lepas tu penulis dia dah baca, lepas tu dia boleh respon balik. Dia akan respon dalam keadaan menulis juga. Sebab okey, aku ada pernah dah dulu aku komen satu buku, aku ulas satu buku yang bertajuk Renungan Spiritual oleh Setia Al-Haq. Aku komen, aku kritik buku ni, aku kritik buku ni dan secara mendalam lah pada aku. Macam biasa, macam mana yang aku buat dalam bentuk video pun aku buat dalam bentuk ulasan tulisan pun aku buat. Dan bila aku share dengan mereka ajak buat mereka ajak jumpa satu. So macam jauh, aku tadi nak pergi mereka dekat area KL kot. Macam waktu tu aku agak busy. Dan yang kedua, mereka ajak live lah. Mereka ajak macam call ke apa semua kan. Line internet kat rumah aku waktu tu tak elok. So macam aku macam tak berani sangat nak buat live. Sampai sekarang pun aku guna mobile lah. Yang ni live seorang-seorang tak apa. Kalau macam live 2-3 orang aku takut terputui. Lagilah orang tak faham. Cuma aku minta kat dia. Aku minta dekat kepada geng-geng Setia Al-Haq ni. Aku minta kat dia, tulis lah ulasan balas. Aku sedia nak baca ulasan balas. Tulis dalam 6 muka surat, 7 muka surat, bantai balik poin-poin yang aku kritik tu, yang aku kritik buku dia, hantar kat aku. Tapi dia punya alasan, dia kata takut sekali lagi kalau macam tulis ulasan buku tu sekali orang tak faham. So aku end up, aku fikir balik, dia boleh tulis satu buku 310 punya muka surat sekali dengan ayat Quran apa semua dalam tu. Dia boleh tulis 310 punya muka surat punya buku. Sorry banyak punya sangat dekat ayat aku. Dia boleh tulis buku yang bermuka surat 310 muka surat. Total halaman dia 310. Tapi nak minta dia tulis 6 ke 7 page ulasan balas kepada kritikan aku, dia tak boleh buat. So aku rasa macam apa masalah hang? Aku rasa macam why not? Kenapa tak boleh tulis benda tu? Kan? Okey. Sat noh. Sorry. Ada iklan Ustaz. Biasa anak duk ketuk pintu ingatkan ada orang nak masuk apa. Minta maaf lah. Okey, Nur Samila Samsudin dia ada tulis komen, dia kata pengulas, pengkritik juga dikritik ulasan mereka. Apa pendapat Pak Di? Adakah itu salah satu faktor mengulas dalam bentuk play safe? Dia kata pengulas, pengkritik juga dikritik ulasan mereka. Apa pendapat aku? Aku rasa tak ada masalah pun. That is why we start all this discussion at the first place. Maksudnya kita mengulas buku, kita mengkritik buku. Pada masa yang sama kita kena open lah, orang nak kritik balik kritikan kita tu, orang nak terima ke tak. Okey. Lepas dia kata adakah itu salah satu faktor mengulas dalam bentuk play safe. Maksudnya bila yang aku setakat aku faham lah soalan Nur Samila Samsudin, maksudnya pengkritik ataupun pengulas buku ni bila depa kritik ataupun ulas buku, depa takut orang lain kritik balik ulasan depa. That's why depa ulas dalam bentuk yang macam buku ni bagus, buku ni tak ada masalah pun, okey je dan sebagainya. Macam tu kah? Kalau macam tu bagi akulah agak tak proper lah sebagai pengkritik buku. Sebab macam mana? Etika dalam mengulas ataupun mengkritik buku ni kita jujur. Kita bagi review yang jujur. So macam
macam mana kita ready untuk mengkritik buku orang, kita kena ready untuk kritikan kita tu dikritik balik. Ya, yang tu lah. That is how we grow, aku rasa. Okay, apa yang tu pendapat aku lah. So macam tak ada masalah pun. Mungkinlah orang mengulas dalam bentuk play safe ni sebab mereka tak mau kena kritik balik. Sebab seriously sakit bila kena kritik. Yes, of course. Yang video aku bantai Ustaz Gazim tu kena kritik gila-gila, macam orang maki-maki apa semua tu. Sakit memang sakit, tapi macam buat tak tahulah sebab aku nak kritik orang, aku kena ready untuk dikritik balik. So by right sepatutnya tak jadi masalah. Okey, kita dah 1 jam dah. Baik, ada lagi sikit je beberapa poin ya, lepas tu aku nak conclude dah insya-Allah. Nur Samila Zamsudin, aku harap aku jawab soalan hang lah. Terima kasih. Kalau aku tak jawab, komen balik. Tulis balik, komen balik di situ. Nah. Okey. Kita sampai takat mana tadi? Climax hubungan antara pembaca dan penulis buku. Okey, yang pasal kritikan tadi tu. Dengan Setia Al-Haq tu dan sebagainya, lain kali depa senyaplah. Depa tak tulis kat aku balik, dan argumen aku, depa boleh tulis 310 punya buku, 310 halaman punya buku, tapi depa tak boleh nak tulis 6 hingga 7 ulasan balas ataupun kritikan balas kepada kritikan aku. Depa nak jumpa juga. Wallahualam. Tunggulah satu hari nanti mungkin aku akan boleh jumpa. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Macam contoh Hilal Ashraf, ada part yang dia kritikan aku yang dia tak setuju. Dan setengah-setengah buku dah tu. So macam bila aku kritik, aku post, aku hantar kat dia dan sebagainya, dia PM aku balik. Dia abang kata, "Oh, part ni anda tak setuju Entah kata macam ni anda tak setuju. Entah kata macam ni anda tak puas setuju dan sebagainya." Dia ada point out balik lah. Sebab kadang-kadang penulis, bukan kadang-kadang, penulis sebenarnya dia ada view ataupun view yang lagi bagus tentang buku tu compare dengan kita pembaca. Tapi dia meraihkan kita mengkritik, dan kita kena raihkan jugalah dia mengkritik balik kritikan kita. So tak ada masalah pun. Kita nak bina hubungan yang lebih baik dengan penulis, antara pengulas dan juga antara pengulas dan juga penulis buku. Okey, Nur Samila Zamsudin dia komen balik apa yang aku cakap tadi. Ya, betul, itu soalannya. Jadi salah satu kriteria menjadi pengulas buku adalah seorang pengulas perlu ada keberanian. Terima kasih Pak Di telah menjawab soalan. Sama-sama. Okey, betul, kita kena ada keberanian, tapi keberanian yang bertempat lah. Macam kita mengkritik tu macam mana? Memang untuk discussion, bukannya disebabkan kita membenci individu tu ke dan sebagainya. Tak. Kita just nak bagi kritikan ulasan tentang buku tu sebagai seorang pembaca. Okey, baik. Ajakan ikhlas. Yes, ajakan ikhlas. Yang ni towards the end dah. Muka surat 29 hingga 31. Kalau kita tengok muka surat 29 hingga 31. Okay, aku quote lah. Dia kata, okey, antara benda-benda yang dicadangkan. Wow, Ana Mansur, terbaik dan terima kasih atas kupasan yang baik terhadap ulasan buku. Penyusun sendiri, tonton live malam ni, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak saudara ni, abang Ana Mansur ke saudara Ana Mansur. Baik, memang saya tengah duk komen insya-Allah. Dan kalau ada kurang daripada kritikan saya ni, ada kurang ulasan saya ni, saya minta tolong abang bagi tahu saya terus nah. Komen kat bawah ni pun tak apa. Tak ada masalah. Sama-sama. Okey, baik. Ajakan ikhlas. Kalau kita tengok dalam buku ni muka surat 29, dia ada bagi beberapa cadangan pengulas buku ataupun pengkritik buku ni dia kena ada apa. Macam tadi tu kan 3 ilmu kan. Yang ni dia bagi cadangan lain pula. Okey, yang pertama dia kata sebagai pengulas, kita sepatutnya tahu tentang bidang yang terkandung dalam buku yang akan diulas. Ini sama dengan ilmu bidang tadi itulah. Lepas tu dia kata, misalnya ekonomi, politik, hal antarabangsa, geopolitik dan sebagainya. Dengan pengetahuan yang ada, sekurang-kurangnya pengetahuan asas, kita tidak akan terkial-kial untuk memahami buku yang akan kita ulas kelak. Contohnya macam aku baru baca buku dululah. Aku baca Cakar Ayam Seorang Doktor 1.0, 2.0, 3.0. Sorry. Cakar Ayam Seorang Doktor 1.0, 2.0, 3.0. Dia tulis dalam bahasa yang ringkas. Tapi dia ada juga beberapa terma-terma perubatan yang mungkin orang yang tak ada background perubatan susah nak faham. Dia kena Google lain. So, this is when we use Google. Kita Google balik, oh term ni aku tak faham. Tengok balik. Sama lah kalau macam aku baca buku ekonomi, dia buat unjuran apa benda ke sekali, dia main istilah-istilah yang aku tak faham. So, aku kena ada ilmu tu sikit sebanyak lah. Tapi jujur cakap, bila kita baca buku yang lain dengan bidang kita, contohnya aku macam baca buku
antara 2 darjat. Tulisan Dr. Muhammad Abdul Khalid. Buku tu tentang ekonomi. Bila aku baca buku tu, aku start faham pasal B40, M40, T20. Aku start faham daripada baca buku tu. So, sebenarnya membaca buku yang bukan bidang kita adalah satu-satu benda yang bagus. It is a good intellectual exercise sebenarnya. Baik. Okey ya. Itu muka surat 29. Itu suggestion yang pertama, cadangan yang pertama. Yang kedua, dia kata kita mengenali penulis buku berkenaan. Dia kata kenal yang dimaksudkan di sini bukan kenal secara peribadi, tetapi kita pernah membaca buku atau tulisan dia sebelum ni. Okey? Dia kata atau setidak-tidaknya kita pernah membaca buku atau tulisan penulis lain yang pernah membahaskan pemikiran dia. Ini antara cara-cara ataupun suggestion, cadangan daripada buku ni, sebab dia berkongsi pengalaman dia lah. Pengalaman penulis artikel ni. Penulis artikel ni nama apa sana? Kita tengok balik. Sorry. Zulkifli Saleh, mantan pengarah penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Teruskan. Kita teruskan lagi. Dia kata yang ketiga, berkait dengan pembacaan buku yang ingin kita ulas. Okey. Pastikan tempoh pembacaan tidak terlalu lama dan tidak terhenti-henti. Yang ni antara tips yang bagi aku sangat-sangat berguna lah. Sebab kalau kita baca satu-satu buku, contoh aku baca buku tu bulan ni. Lepas tu aku tak habiskan pembacaan dia. Bila mai bulan depan, lagi 2 bulan baru aku nak sambung. Mungkin end up aku kena baca balik daripada awal. Sebab kalau aku sekadar nak komen, nak teruskan kritikan aku dengan buku yang aku baca sekerat bulan ni, sekerat bulan depan, mungkin bermasalah. Saya kira macam kritikan tu dia macam tak berapa, dia tak ada kesinambungan lah. Senang cakap. Dia terputus-putus. Tak upaya elok lah. Baik. Itu dia kata, kalau boleh dia kata jika pembacaan terlalu lama dan terhenti-henti, mungkin kita lupa apa yang kita baca, lalu mendorong kita membaca semula dari bab permulaan sehingga menyebabkan kita berasa bosan. Yes. Benda ni satu benda yang betul. Macam pernah jadi ada satu buku tu macam aku baca lama dah. Aku baca 100 muka surat. Macam aku nak start baca balik. Tu mungkin kritikan aku terhadap buku tu akan jadi compang-camping, berlopong. Okey. Yang keempat, sebagaimana kita membaca buku semasa kita menuntut di universiti, demikian juga apabila kita membaca untuk tujuan ulasan, kita perlu memahami apa yang diperkatakan oleh penulis. Okay, dia kata, saya pernah beberapa kali membatalkan hasrat mengulas beberapa buku tertentu kerana saya sukar memahami buku berkenaan, tambahan pula membosankan. Dia kata, ni perkongsian pengalaman daripada seorang yang mengkritik buku jugalah. So macam, anda kata buku tu bosan, aku lagi prefer kalau macam buku tu macam terlalu dry sangat, macam aku tak boleh go, mungkin aku akan stop baca. Dan kalau aku baca sampai habis pun, aku mungkin kalau aku nak ulas, aku tak ulas mendalam kot. Aku ulas secara ringkas. Aku faham ada beberapa benda yang aku tak faham ke, dan aku cakap mungkin 1 atau 2 poin yang aku setuju dengan penulis, ataupun 1 dengan 2 poin yang aku tak setuju dengan penulis, secara ringkas saja. Sebab kalau aku nak komen secara mendalam, mungkin aku tak faham benda tu, sebab aku mungkin baca habis tapi dalam keadaan macam membosankan dan sebagainya kan. Aku tak maulah kata satu buku tu macam bosan. Kesian lah dekat penulis tu. Tapi kalau itulah komen jujur daripada pembaca yang diperlukan oleh penulis, so aku ready untuk cakap benda tu lah, insyaAllah. Baik. Ada lagi sana. Yang terakhir sekali, kita menulis ulasan berdasarkan kefahaman kita tentang buku itu. Lain pengulas, lain pandangan atau penilaian. Yes, benda ni betul. Dia kata bahkan di dunia berbahasa Inggeris, kita dapati sebuah buku yang diulas oleh pengulas yang berbeza-beza memperlihatkan perspektif dan penekanan yang berbeza-beza. Selain itu, kita perlu akur bahawa kita menulis ulasan buku sekadar untuk 2 halaman majalah atau antara 6 hingga 7 halaman cetakan berkomputer. Ada keterbatasan ruang dan bermakna, ada keterbatasan apa yang kita ingin ulas. Kita kena raihkan perspektif Mungkin aku baca satu-satu buku, aku rasa macam, contoh buku ni. Aku baca buku ni, aku rasa macam, this book is awesome guys. Mungkin. Tapi, untuk orang lain yang dengar live malam ni, yang mungkin tak baca buku ni lagi, dan bila orang tu baca buku ni, macam, Pak Di, aku rasa macam tak berapa best pun buku ni. Apa yang seronok sangat macam kata tu. Mungkin, perspektif kita berbeza. Cuma, yang paling penting, review kita jujur. Kita setakat yang aku faham, macam ni, aku suka buku ni sebab sekian. Aku tak suka buku ni sebab sekian dan sebagainya. Benda tu sangat-sangat penting untuk jujur. Okey? Baik. Yang ni macam mana? Ajakan ikhlas lah. Ajakan untuk lebih kritis dalam membaca dan mengulas. Okey, macam ni.
Ni towards the end dah, insyaAllah. Dah 10.39 dah. Aku cuba nak ikut masa, macam patuh masa lah, sebab aku target dalam sejam lebih je. Okey, baik. Macam ni. Dulu sebelum aku join Booktuber Malaysia, yang ni untuk kawan-kawan Booktuber Malaysia lah, aku bukan nak menghina apa benda yang aku buat tak. Sebab dulu sebelum aku join Booktuber Malaysia, aku rasa macam aku just buat review buku je lah. Aku just buat review buku, dan pada aku yang paling penting adalah review buku. Tapi sejak aku join Booktuber Malaysia, aku baru sedar kata mereka ada nyah kotak unboxing, mereka ada bookshelf tour, mereka ada apa benda tu yang aku tak ingat lah. Macam book haul, aku tak faham book haul tu datang apa. Lepas tu mereka ada buat review, dan mungkin aku ada yang lebih kreatif buat sketsa dan sebagainya. Aku jujur, Book Surgeon kami tak prefer, ataupun kami tak buat benda-benda macam tu. Aku biasa buat nyah kotak sekali, lepas tu aku stop sebab aku rasa macam aku tak boleh buat nyah kotak. Aku just rasa tak setuju dengan benda tu. Tapi somehow benda tu ada manfaat. Bila nyah kotak tu mungkin orang macam excited nak tengok buku apa yang dia ni beli dan sebagainya kan, dan membuatkan orang lebih suka nak baca buku. Cuma pandangan aku masih lagi sama sampai sekarang. Aku akan kata, kalau kita fokus kepada bookshelf review semata-mata, bookshelf tour semata-mata, kita fokus kepada nyah kotak semata-mata, kita fokus kepada book haul semata-mata, kita fokus kepada sketsa-sketsa tentang buku dan sebagainya semata-mata, dan kita mengabaikan benda yang pada pendapat aku sangat-sangat penting, iaitu ulasan buku, review buku, yang sepatutnya kita bagi penekanan. Bagi aku itu satu kebejatan. Bagi aku itu satu benda kurang dalam kita nak mengulas buku. Sebab dalam kita nak jadi pembaca, kita nak membudayakan membaca secara kritis dalam kalangan masyarakat kita tak boleh nak terus tayang rock saja tau. Kita tak boleh nak buat unboxing semata-mata tau. Benda yang lagi penting adalah kita cerita konten buku. Buku ni cerita pasal apa, dan kita sembang pasal konten buku. Even kalau kulit pun kita bincang secara lebih-lebih sangat, tak membawa manfaat pun. Kadang-kadang tu kita duduk bincang pasal kulit sangat-sangat. Ni Kamaru suka kulit, ni semua kulit mah. Dah macam bincang pasal kulit semata-mata pun, padahal tu tentang buku. Kan? Cuba bayangkan kalau kita duduk fokus kepada benda-benda lain. Okey, ya, betul, aku setuju. Mungkin benda tu jadi satu tarikan untuk orang nak baca buku. Saya tengok, uish, lawanya rock buku hang, cara hang susun dan sebagainya. Cuma lawa susun rock buku macam mana pun, lawa buku yang hang beli tu macam mana pun, design dan sebagainya, mungkin macam yang tu dia tak, bagi aku, ni pendapat peribadi, secara personal, aku akan kata macam lawa rock buku dan sebagainya tu, dia, maksud aku, bukan benda penting yang kita kena fokus. Benda penting sekarang pada pendapat aku secara peribadi, my humble opinion, aku akan kata review buku tu adalah benda yang paling penting yang kita perlu ketengahkan. Konten buku tu, dan kita kritik, kita ulas, kita bincang. Yang tu lebih penting berbanding dengan benda-benda yang sampingan yang aku cakap tadi lah. Aku tak hina lah. Okay, baik. Saudara Sabri Hassan, dia kata maybe konten-konten macam nyah kotak etc. akan jadi konten penarik, konten pop yang menarik audien. Bila audien untuk genre ni berkembang, mereka akan cari konten-konten yang lebih serius. Ya, betul? Setuju, betul. Aku meraihkan pendapat tu. Terima kasih saudara Sabri Hassan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, memang betul. Setuju. Ada orang yang bila dia tengok nyah kotak dan sebagainya, dia rasa macam, seronoknya orang yang baca buku ni. Ya, betul, aku setuju. Memang ada benda tu. Cuma argument aku tadi, yang aku kata tadi, jangan fokus kepada benda tu semata-mata. Kita kena review lebih banyak daripada kita tunjuk rock. Kita kena review lagi banyak secara serius berbanding kita duk cerita pasal kulit buku dan sebagainya. Kita kena review lebih lagi secara serius compare dengan kita buat book haul dan sebagainya. Sebab macam mana yang aku cakap tadi, yang aku emphasize banyak-banyak kali, pada pandangan aku, yang lagi penting adalah konten buku tu yang kita bincang, insya-Allah. Hidayah Rashid, pendapat tentang resensi sinopsis sesuatu cerita termasuk pengakhiran cerita, wajar atau tidak? Pendapat tentang resensi sinopsis sesuatu cerita
termasuk pengakhiran cerita. Maksudnya orang tu buat resensi sinopsis tu cerita spoiler lah. Ni pasal orang spoiler ke apa ni? Minta saudari Hidayah Rasid cerita sikit, hurai lebih sikit soalan tu. Sagi insyaAllah aku jawab. Hidayah Rasid lah, pendapat tentang resensi sinopsis sesuatu cerita termasuk pengakhiran cerita, wajar atau tidak? Spoiler ke? Kau macam mana? Minta tolong komen Ustaz. Ya, spoiler. Okey, baik. Kalau pasal spoiler, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, mungkin kalau kita tengok movie tu kita tak suka spoiler kan. Macam bila cerita spoiler alert. Pendapat aku secara peribadi lah, aku kata kalau buat resensi sinopsis satu cerita, dia nak include sekali pengakhiran cerita, akhirnya sekian. Kalau pengakhiran cerita tu tak patut ataupun tak ada unsur untuk kita komen, macam kalau kita let it go, let it alone by itself pun okey, tak payah nak sentuh. Saya macam orang tahu, aku dah tahu dah pengakhiran cerita dah, boring lah. Saya orang tak mau beli dah buku tu kan. Tapi andai kata ada part yang penting dan pengakhiran tu adalah penting, yes, sentuh. Kalau ada part yang penting untuk dikritik, misalnya dia macam pengakhiran dia tu ada unsur yang macam boleh bawa kecelaruan dalam masyarakat ke, pengakhiran dia tu ada benda nilai-nilai penting yang perlu orang lain tahu, just emphasize kata pengakhiran dia ni sangat-sangat bagus. Dan patutnya kita baca untuk kita tahu pengakhiran dia. Tapi kalau buruk pengakhiran tu, dia ada bawa nilai yang buruk, aku akan suggest cerita pengakhiran dia jangan cerita penuh. Cerita bab pengakhiran dia bila dia ada unsur sekian-sekian, aku tak setuju, this is my hujah dan sebagainya. Macam itulah. Harap menjawab soalan kepada Hidayah Rasid. Baik. Tu ajakan ikhlas. Okey, dalam buku ni macam mana aku cakap tadi, daripada muka surat 33 sampai habis. Muka surat 33 sampai ke hujung, dia ada letak beberapa ulasan-ulasan buku dalam bentuk tulisan, yang mana buku-buku tu merupakan pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga pertandingan mengulas buku yang dianjurkan oleh ITBM. Okey. Dalam banyak-banyak buku yang diulas tu, buku-buku best juga lah buku-buku yang aku baca tu, ulasan tu. Salah satu buku yang aku pernah baca adalah Politik Kandang. Ya, Politik Kandang. Buku Politik Kandang ataupun Animal Farm. Okey, Hidayah Rasid. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Tu pandangan saya saja nah. Baik, buku Politik Kandang yang aku pernah baca, aku suka baca buku yang ada macam ni. Buku ni dia ulas buku yang aku pernah baca dan yang aku pernah ulas. Aku pernah ulas buku Politik Kandang tu dulu dalam sesi 1 jam lebih. 1 jam lebih aku ulas buku Politik Kandang. Dan bila aku compare dengan penulis resensi tu, mungkin ada persamaan dan mungkin ada perbezaan. Sebab kami yang persamaannya, kami dua-dua orang tak relate konteks dengan buku tu, Politik Kandang tu, Animal Farm tu. Kami tak relate konteks setakat mana yang aku faham lah daripada aku baca resensi dia. Okey. Apa yang bagus dah bila aku baca buku ni, aku didedahkan dengan resensi-resensi yang awesome daripada penulis-penulis lain. Aku baca dan mungkin ada yang aku tak setuju, mungkin ada yang aku setuju. Cuma sebelum kita menghabiskan buku ni, sebelum kita habiskan sesi kita pada hari ni, aku nak sentuh sikit lah. Kan kita sebut pasal pentingnya ada ilmu bidang, pentingnya kita mengulas ikut bidang kita dan sebagainya tu. Okey, betul, setuju. Cuma kalau kita aku mungkin tak setuju dengan buku ni bila dia macam andai kata dia nak kata kalau kita bukan daripada bidang tu, kita tak boleh nak bagi pendapat langsung. Okey, daripada buku ni lah. Aku akan kata kalau kita bukan daripada bidang buku yang kita baca tu, kalau kita bukan daripada bidang tu, bagi disclaimer siap-siap. Kita still boleh ulah, tapi kita bagi disclaimer siap-siap, kata kita cerita ni daripada pandangan kita sebagai seorang pembaca, kita cerita ni daripada pandangan kita sebagai orang yang bukan bidang tersebut, dan kita memohon orang untuk tegur andai kata benda yang kita komen dan kritik tu salah. Minta orang bagi penjelasan. Yang tu lebih murni lah, dan sama juga kita rujuk pada guru-guru yang lebih pakar dalam bidang buku yang kita baca tu, insya-Allah lah. Okey, baik. Konklusi dah. Konklusi boleh tengok muka surat 32. Kita pergi balik kepada muka surat 32. Konklusi dia yang aku rasa sangat-sangat meraihkan. Dia kata,
perlu juga dinyatakan di sini, dalam menghasilkan ulasan buku, saya tidak pernah berguru dengan sesiapa, tidak ada pensyarah yang pernah membimbing saya juga tidak pernah mengikuti mana-mana kursus atau bimbingan tentang ulasan buku. Apa yang saya lakukan selama ini hanya kerana minat saya yang mendalam, yang bermula dengan cuba-cuba, di samping tidak jemu-jemu membaca ulasan buku oleh pengulas terkenal, dan buku itu pula dihasilkan oleh penulis terkenal. Boleh faham tak? Kiranya yang bagi suggestion ni, muka surat 32 ni, artikel ni ditulis oleh Zulkifli Saleh, mantan pengarah penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia kata dia buat kritikan atau ulasan buku, dia tak pergi kursus mana-mana pun. Dia lebih rely on experience. Dia lebih experience dia, dan dia baca ulasan-ulasan orang, dia baca buku-buku yang bagus, dan daripada situ dia cuba-cuba untuk buat ulasan dan kritikan buku. So sebenarnya untuk orang yang baru nak start macam aku, baru je 2 tahun buat kritikan buku kan, sebenarnya it's okay untuk try buat ulasan buku dulu, walaupun kita bukan orang bidang sastra dan sebagainya, sebab buku, material buku ni dia terdedah kepada pembaca. Macam ceramah lah, kalau orang dengar ceramah, seorang dengar dia faham macam lain, seorang lagi dengar dia faham macam lain, seorang lagi dengar dia faham macam lain. Berbeza kan. So orang tu boleh kritik, boleh komen sekadar mana yang dia faham, sesuai dengan penyampaian manusia yang bercakap tu lah, penceramah yang bercakap tu lah. Sama juga dengan buku, kita baca buku mana-mana, kita ulah berdasarkan kefahaman kita, dan benda tu sebenarnya tak perlukan kita ambil degree dalam ulasan buku. Kita orang yang ada degree je yang boleh ulas buku, orang yang tak ada degree tak boleh. Tak. As long as hang boleh baca, hang boleh mengeja, menulis, mengira, hang boleh baca, kiranya basic pembacaan tu ada, kita kenal huruf, kita boleh baca, kita tahu benda-benda tu semua, kita baca, mesti kita ada pandangan. Yang tu benda yang aku optimis. This is what I'm optimistic about sebenarnya. Kita mesti ada pandangan kita tentang buku tu, sama ada buku tu best untuk kita ataupun buku tu macam tak best untuk kita. So at least we got that kind of opinion in ourselves. Benda tu yang aku optimis lah. Dan share je lah pandangan kita tentang buku tu. Dan jujur sebenarnya penulis-penulis di luar sana memang sangat-sangat memerlukan ataupun mereka menantikan kita cerita, kita komen tentang buku-buku yang mereka tulis, sama ada kita setuju ataupun tak. Tapi dalam keadaan yang murni ya. Jangan maki, mencarut ke mana. Baik. Yang tu saja sebenarnya yang aku nak share malam ni. Conclusion, Q&A dan sebagainya. Aku rasa dah tak ada kot soalan-soalan lah. Kalau ada soalan boleh komen kat sini lagi, dan aku memang sangat-sangat meraihkan semua soalan, semua sahabat-sahabat. Aku ada satu pengumuman last, insya-Allah. Kami di Book Surgeon tahun ni kami ada beberapa plan, antaranya kami nak terbitkan satu buku kedua kami, iaitu yang bertajuk Zimbam, Tragedi Transisi, dan sekarang ni masih lagi dalam proses editing, dan insya-Allah kami akan keluarkan t-shirt kami. Dan t-shirt dengan novel, tu novel lah, novel ataupun tulisan yang kedua yang ditulis oleh Book Surgeon ni, keluaran Book Surgeon ni, t-shirt dan novel ni insya-Allah kami akan buat sempena tahun ketiga penubuhan Book Surgeon. Jadi kami sangat-sangat memerlukan sahabat-sahabat semua menyokong lah. Nanti bila keluar, bolehlah sama-sama order ke, nak minta nak baca, tapi nak kena beli lah buku tu, dan juga t-shirt. Kami akan umumkan dari semasa ke semasa. Akhir kata, saya minta maaf sangat-sangat. Andai kata ada salah silap yang sepanjang pembentangan aku ni, sorry lah, aku semua terlibat. Aku minta maaf andai kata ada salah bahasa dan sebagainya. Dan kalau ada kritikan balik kepada kritikan aku ni, sila kritik balik, buat live balik ke, ataupun nak hantar video ke, dan nak tulis balik ke, nak abang kata aku silap kat bahagian sekian. Video ni insya-Allah kita akan masukkan dalam YouTube. Boleh follow kami kat YouTube, Insta, Twitter, FB, dan lagi satu, jangan lupa tonton video-video kami tentang vaksin, tentang buku vaksin. Okey, yang akan keluar dalam minggu ni, insya-Allah hari ni, esok atau lusa. Setiap hujung minggu satu video pendek akan dikeluarkan. Ada soalan ke? Ada faham ke tak faham ke? Minta tolong komen sebelum kita wrap up. Sekarang dah 10.54. Adakah? Ada soalan-soalan lain ke? Analyze, criticize, scrutinize. Hang salah order. Analyze, scrutinize, criticize. Udin. Okey. Ada lagi ke? T-shirt tu by the way, t-shirt tu macam ni lah.
Yang tu design t-shirt lama. Kita akan buat t-shirt baru kot insya-Allah. So sangat-sangat mengharapkan sokongan daripada semua sahabat-sahabat. Kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, tak ada kritikan apa semua, insya-Allah kita akan tamatkan sesi ni. Aku tunggu lagi lah sampai 10.55. Andai kata ada soalan-soalan, boleh tulis dan aku akan cuba respon. Kalau tak ada, kita wrap up. Semua boleh pergi tidur lah insya-Allah. Aku sangat-sangat mengharap sesi malam ni boleh bagi manfaat kepada kita sama-sama, manfaat kepada yang membentang dan manfaat kepada yang mendengar, menonton dan sebagainya lah. Perjuangan kita dalam industri buku, perjuangan dalam mencerdikkan masyarakat melalui pembacaan yang kritis ni bukan perjuangan seorang-seorang, perjuangan ramai-ramai. Kita cuba nak mencerdikkan masyarakat kita dan kita cuba nak pastikan konten-konten buku yang terbaik kita sajikan kepada generasi kita dan generasi yang akan datang. That's why kita perlukan setiap ahli dalam kelompok masyarakat ni untuk menjayakan misi yang kita tak tahu bila yang kita akan capai. Jadi dah 10.55. Tak ada soalan, kita tangguh majlis ni dan nantikan sesi-sesi live yang akan datang insya-Allah. Terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menonton, yang sampai lah 10 orang still setia view dan yang komen banyak-banyak ni. Dan nantikan insya-Allah kalau tak ada Aral, aku akan live pula tapi nanti dalam BookTube dengan saudara Hafiz Latif, BookTuber Malaysia insya-Allah. Okey. Acap komen masuk komen padu pergi mana weh? Tengok tadi. Tahu yang mana yang terlepas boleh tengok balik. Yang mana yang terlepas boleh tengok balik sesi ni dalam YouTube, record tu dekat YouTube dan boleh tengok balik dekat dalam Facebook juga insya-Allah. Terima kasih sangat. Jazakumullah khairan jazak. Moga-moga kita semua dilindungi Allah. Nazli semua pun komen. Alhamdulillah. Terima kasih. Syekh Kabir, Acap, Nazli, Adli, Udin, Saudara Sabri, Nur Samila Samsudin. Baru tahu boleh komen guna profil sendiri. Apa benda Acap weh? Gak-gak Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, book surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bye.